Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن مع الكرام السفرة البررة يا أجود الأجودين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita tiba ke siri perbincangan yang ke-23 daripada siri bimbingan membaca Ummul Kitab, yakni Suratul Fatihah. Yang mana pada siri yang lalu, siri yang ke-22, kita alhamdulillah telah tamat membicarakan bahan rujukan yang ketiga, yakni kitab Tajwid Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah, maka diijazahkanlah pada tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini secara istiqamah maklumat-maklumat yang telah kita sama-sama kongsi. Dan pada siri kali ini masih lagi di dalam tajuk Fatihah. Memang itulah hasrat kita dan hajat kita supaya kita dapat mempelajari kebanyakan daripada aspek tilawah Ummul Kitab ini. Dan pada kali ini siri muqaddimah kepada surah Al-Fatihah dalam hubungan ataupun dalam bacaan qiraat 7. Qiraat yang mutawatirah, qiraat yang diterima pakai, yang sah dibaca di dalam salat, ya, qiraat 7 dengan 14 perawinya ataupun periwayatnya. Siri ini akan melalui beberapa siri perbincangan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan tajuk ini, tajuk yang agak tinggi bagi masyarakat Melayu yang mempelajari asas-asas tajwid Al-Quran. Namun memanglah Al-Quran itu segala ilmunya tinggi. Cuma kalau kita mendekatinya, maka insya-Allah ta'ala di situlah datangnya keredaan Allah mengangkat maqam martabat hamba-Nya ke maqam yang tinggi juga kerana kalamnya yang suci, insya-Allah ta'ala. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam membicarakan tajuk ini, maka saya merujuk kepada beberapa bahan-bahan ataupun kitab-kitab rujukan yang muktabar. Di antaranya yang tidak saya bawa adalah Mu'jam Al-Qiraat. Mu'jam ni macam ensiklopedia qiraat, ada lebih kurang 11 jilid. Kemudian kitab Al-Wafi, qiraat 7, karangan Sahibul Fadilah, Sahibul Fadilah, Fadilatul Syekh Al-Maghum Abdul Fattah Al-Qadhi. Al-Fattah Al-Qadhi ini merupakan rujukan dalam bab-bab qiraat 7 dan qiraat 10 ini, dan lebih terbuja lagi. Istilah sekarang ni Encik Abdul Aziz, terbuja ni ghairah dan gembira. Ada orang ghairah dan takut, ghairah dan gembira, bersyukur kepada Allah dalam arti kata yang sebenarnya, bahawa Fadilatul Syekh adalah merupakan salah seorang daripada guru kepada tuan guru sanad kita, Al-Maghum Syekh Ahmad Ma'sum Fargau, waktu beliau menuntut ilmu Al-Quran di Mesir. Ya,
Itu di antara kitabnya. Dan kitab karangan beliau yang kedua, yakni kitab Al-Budurus Zahirah, ini pun kitab rujukan qiraat 7, ya. Dan kita juga menggunakan Al-Lu'lu'ul Masfuf, qiraat 7 juga kitab ini, ya. Dan Al-Muhadzab, Al-Ijadatul Jaliyah, gabungan qiraat 7 dan qiraat 10. Dan juga rujukan yang lain seperti Fathur Rahim fi Qiraatil Quranil Karim, Syekh Sa'id Muhammad Al-Laham. Dan begitulah juga kitab-kitab yang berkaitan banyaklah. Dan ini bukan sedikit menamakan kitab, tapi perlu disebut, ya, sebab orang sekarang ni dia tak facts and figures, kata orang. Tidak ada hitam putih ni, bukan modal ilmu saja. Jadi itulah lebih, itu bahan rujukan kita. Kalau siapa yang nak merujuk, nak berbincang, boleh berjumpa dan boleh melihat kitab-kitab tersebut, insya-Allah ada dalam simpanan kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sesaudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat kepada perkara-perkara asas di dalam ilmu qiraat ini, ya. Ini berdasarkan dalil. Kita perhatikan dalil naqli. Dalil naqli ini merupakan sumber ataupun hujjah daripada Quran dan hadis, dan kita mengambil daripada hadis yang sahih, muttafaqun alaih, mana hadis Al-Bukhari Muslim, di mana disebutkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran unzila ala 7 ahruf faqra'uha ma tayassara minhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mafhumnya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Qiraat 7 ialah qiraat 7, mana qiraat 7, ya. Maka bacalah ia dengan bacaan yang mudah daripadanya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam anzal astazidahu wa yaziduni hatta intaha ala 7 ahruf. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Bukhari dan Muslim, yang mafhumnya malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran kepada aku dengan 1 huruf. Itu pada mulanya. Hadis ini menceritakan satu ketika Nabi sedang berehat di satu wadi, satu sumber air. Waktu itulah datang Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah dialog ini, dan kesimpulannya Nabi sebut dalam hadis ini bahawa malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran kepada aku dengan 1 huruf. Lalu aku senantiasa mendesak, dalam istilah ni bukanlah mendesak kita, mengharap, ya, dia yakni Jibril agar ditambah lagi. Maksudnya mohonlah kepada Allah, wahai Jibril, ya. Dan ia pun menambahnya sehingga sampai kepada 7 huruf. Ini sebagai dalil bahawa ilmu qiraat 7 ini bukanlah karangan ulama, tapi dia merupakan sumber wahyu ilahi yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qiraat itu adalah perkataan jamak. Jamak ni plural, kata ramai, ya, daripada qiraat, daripada perkataan qiraat, yakni masdar, yakni nama terbitan, daripada kata kerja qara'a, bermakna wajhun maqru'un bih, daripada perkataan kata kerja qara'a dengan makna wajah ataupun cara yang dibaca dengannya. Makna ilmu qiraat ni ilmu membaca lafaz Al-Quran, kalimah Al-Quran dengan berbagai cara. Seni dari segi kelainan-kelainan yang menyebut ayat-ayat Al-Quran yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mutawatirah, yang tauqifi, yang merupakan wahyu yang tidak mungkin akan berlaku penyelewengan.
Ya. Itu dari segi ta'rif pada bahasanya. Ya. Kalau kita tengok pengertian atau ta'rif atau definisi qiraat ini mengikut Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, dia katakan hiya madhhabun yadhhabu ilaih imamun min a'immatil qurra mukhtalifan bih ghayrahu fi an-nutq bil Qur'anil Karim. Yang mafhumnya atau kama qal, ilmu qiraat ini ialah suatu mazhab yang dipilih oleh imam qiraat yang mana antara satu dengan lainnya tidak sama, ada kelainan, tidak sama. Ya, kadang-kadang dari segi bunyi huruf, kadang-kadang dari segi baris, kadang-kadang dari segi panjang pendek, kadang-kadang dari segi tebal nipis, tak sama. Dalam menuturkan fil nutqi bil Qur'anil Karim, dalam menuturkan, menyebut ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Dalam ta'rif yang lain, Syekh Dr. Muhammad Salim Muhaisin, dia kata ilmu qiraat ini hiya ilmun yu'rafu bih kayfiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyyah wa tariqun adaiha ittifaqan wa ikhtilafan ma'a azwi kulli wajhin linaqili. Ya. Dan disambung lagi dalam keterangan dia, kita ambil yang ini dulu, ya, dia kata apa? Iaitulah ilmu, kira ilmu yang membahaskan, yang membicarakan, ya, membincangkan tentang cara penuturan, ya, teknik dia, kaedah dia, kalimah-kalimah Al-Quran serta cara pelaksanaannya, dibagi teori dan amali. Ya, dengan menisbahkan, mewakilkan, memperuntukkan setiap wajahnya atau cara bacaan itu kepada seorang imam yang merupakan pakar dalam bacaan, pakar qiraat, ya, dalam bacaan yang tertentu. Itu ta'rif yang kedua. Dan kita tengok ta'rif yang berikutnya supaya lengkap, ya, yakni daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia kata ilmu qiraat ini ia madhhab min madhahib an-nutqi min al-Quran yadhhabu bihi al-imam min al-a'immatil qurra madhhaban yukhalifu ghayrahu fi an-nutqi bil Qur'anil Karim. Dan dia kata wahia thabitatun biasanidiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kata ilmu qiraat ini ialah suatu cara daripada beberapa cara. Ada banyak cara lah. Untuk Fatihah ni nanti kita akan lalui ada 14 cara. Banyak. Ya. Satu daripada beberapa cara mengucapkan Al-Quran yang masing-masing imam itu memilih satu cara yang berbeza dengan yang lainnya dalam mengucapkan Al-Quran. Dan dia kata qiraat dia ni adalah satu yang tetap, satu yang kekal, satu yang pasti, berhubung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ta'rif yang kita perlu tahu. Kalau orang belajar qiraat di Mesir ke, ya, ambillah sama ada PA pertama ke PA kedua, itulah juga ta'rifan dia. Serupa je. Ya. Itu dari segi ta'rif dan juga dalil. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada itu kita kena tahu pula apakah hukum mempelajari ilmu qiraat ni. Hukum belajar qiraat, apa hukum ni? Dia
kata apa? Al-wujub al-kifai ta'alluman wa ta'liman. Fardu kifayah. Fardu kifayah apa dia? Belajar dan mengajarkannya. Saya pun kena sampai, tuan-tuan pun kena sebagai wakil menerima masuk syariat. Kena belajar jangan, ini susah, saya bukan pergi Mesir ke pergi Madinah kan. Tak apa, di Malaysia kita boleh belajar. Di sana pun kita tak faham Arab pun kacau juga. Kita bawa Quran Bangladesh sana kacau juga sana. Nah, tapi itu ada keunikan jugalah baik. Hukum mempelajari. Kemudian kita nak tengok pula iaitu faedah. Orang Melayu kita ni Datuk, selalunya kalau buat satu dia apa faedah ni tu. Orang belajar tu apa faedah ni kau pergi. Apa faedah ni kau buat. Faedah macam cakap Arab rupanya. Cakap Melayu ni apa gunanya? Apa gunanya kau pergi? Apa gunanya kau belajar? Apa gunanya kau buat? Ada guna dia. Jadi mengikut Syekh Tuan Guru kepada Tuan Guru Ahmad Fargaw kita, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, di dalam kitabnya Al-Buduruz Zahirah, kitab ini, maklumat daripada kitab ini, dia kata faedah mempelajari ilmu qiraat ini ada 4. Nak belajar qiraat 7 untuk Fatihah ni, faedah dia, kegunaan dia ada 4. Kena faham tu. Yang pertama, dapat memelihara kesilapan. Pelihara, maknanya mengelakkan daripada melakukan kesilapan membaca atau menyebut ayat-ayat Al-Quran. Maknanya menjaga daripada kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau kita belajar qiraat dari yang mutawatirah pula, kalau ada orang baca lain daripada itu, kita tahu bacaan dia salah. Maknanya kita ni tempat rujukan. Itu guna belajar qiraat. Nanti ada orang baca Malaka yaumiddin. Mentang-mentang orang Melaka dalam Fatihah membawa Malaka. Memang ada, tapi bacaan tu bacaan tak boleh pakai. Mana kita tahu di sana ada kesilapan. Bila dengar silap, kata Fadilatul Syekh Imam Ghazali kita rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam, adalah merupakan satu kemungkaran. Bukan. Apabila ada orang membaca ayat Allah di dalam rumah Allah, dalam masjid, maknanya kita dengar, kita tahu benda itu salah, kita tak tegur. Imam Ghazali kata mungkar. Orang yang buat tu dah tentu, yang dengar salah tak mau tegur. Sebab kita tengok Rasulullah SAW pun, bila dia dengar ada sahabat baca salah, dalam satu ketika dia bersama Abu Darda, dia kata, ya Abu Darda arsyidu akhaku. Sallallahu Rasulullah SAW, wahai Abu Darda, dia kata, tolong tegur bacaan saudaramu sebab ada salah dia baca. Itu makna dalil tu, dalil nakli lah tu. Nabi buat walaupun melalui. Itu psikologi Nabi. Psikologi Nabi ni lah yang diambil oleh cucu yang dikasihi Hasan dan Husain dalam menegur orang tua wudu tak betul. Jadi kita sambut maulid nak tahu apa yang Nabi buat. Bagaimana Nabi sebagai uswatun hasanah, qudwah, contoh ikutan. Kalau dengar Maulid Rasul, apa program sekalipun, ceramah perdana ke, forum ke, apa ke, tapi lepas tu tak baca Quran, tak jadi. Tak jadi. Dia kalau dengar mesti buat. Dan buat pula, cuba tengok apa Nabi suruh buat. Yang paling penting, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dengar ceramah banyak pun, baca Quran tak boleh, apa artinya? Tahu makna je tak jadi. Ada orang kata Al-Quran ini yang penting adalah mengetahui maknanya. Saya kata tak betul. Itu satu daripadanya, tapi dia itu bukan ranking nombor teratas. Ranking teratas membacanya dengan betul. Tahu makna pun baca
baca tak betul berdosa. Orang Arab tahu makna tu baca, kita tengok dia macam cakap Arab saja. Berdosa walaupun tahu makna. Tak tahu makna tapi baca betul, dapat pahala. Dan itulah sebenarnya motivasi tertinggi. Quran ni motivasi dia baca. Sebab nak tahu makna senang, beli tafsir. Tapi nak tahu baca mana boleh beli kaset saja. Baca buku tajwid saja, baca buku qiraat saja, tak boleh. Ya? Baik. Satu. Yang kedua, faedah mempelajari ilmu qiraat ini dapat menjaga kalimah Al-Quran daripada penyelewengan dan juga perubahan daripada yang asal. Boleh menjaga, maknanya boleh memelihara ayat Al-Quran itu, kalimah Al-Quran itu, perkataan-perkataan Al-Quran itu daripada penyelewengan. Seleweng ni benda tak betul lah. Kalau seleweng duit syarikat, tu maknanya tak betul penggunaan, rasuah dan sebagainya. Ya. Jadi makna Al-Quran tak boleh diseleweng ayatnya. Setengah orang baca ayat Quran menyongsang. Untuk apa? Untuk jadi kebal. Tak boleh. Kebal sungguh sat dia kata. Itu Allah bagi dalam bentuk istidraj. Dalam bentuk Allah nak ujimu, ya, dalam bentuk Allah murka. Allah bagi ni dua bentuk. Satu dalam redha, dua dalam istidraj. Jangan ingat pengamal ilmu kebal ni mana Allah redha. Buat-buat dapat. Jangan. Ya. Dan juga perubahan daripada yang asal. Jangan Al-Quran ni ditukar-tukar begitu, tak boleh. Baca dalam satu qiraat, riwayat dan tariqah, patutnya begini disiplin dia, metodologi dia begini, kita baca lagu lain. Tak boleh, salah. Itu yang kedua. Dan menurut Fadlatul Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi lagi, yang ketiga, faedah mempelajari ilmu qiraat ini dapat mengetahui bacaan daripada imam-imam qurra. Dapat mengetahui bacaan daripada imam-imam qurra, yakni setiap imam daripada imam-imam qurra yang 7. Kita tahulah. Sebab kita dah sebut dulu di dalam kitab Mawriduz Zam'an, Syekh Nuruddin dia beritahu nak jadi guru Al-Quran yang sebenar-benarnya mesti ada 3 syarat. Dia semua tu ada relation tu, ada pertautan dia, dan ada continuity dia. Yang pertama, mesti menguasai, mengetahui ilmu tajwid yang mendalam. Ya. Sebab ada ijazah bacaan. Kalau ada sikit modal nak kongsi dengan orang macam mana? Bukit yang tinggi begitu pun kalau ditarah tiap-tiap hari habis, gondol habis. Tak gitu. Duit banyak-banyak pun dapat bonus, dapat pampasan ke apa ke, tak mau kerja, goyang kaki je, tarah duit habis akaun. Ilmu pun begitu. Kalau ilmu ni jenis ilmu tak asli yang dipelajari, tak betul-betul mengaji, nak mengajar Quran, sampai masa dah tak ada modal nak share dengan orang, habis duk memotor tajuk lain je, duk ulang begitu. Patutnya ilmu ni bertambah, dia takkan habis. Sebab itulah ilmu tajwid betul-betul punya. Yang kedua, nak jadi guru ni, kata Syekh Nuruddin, mesti menguasai, yakni mengetahui ilmu qiraah, ilmu qiraat. Khasnya qiraat apa yang kita baca dan qiraat apa yang kita nak ajar orang. Macam tuan-tuan sedang Syatibi dengan anak kan, lepas tu nanti nak belajar lain pula. Mana waktu itu dia belajar qiraat apa, riwayah apa, tariqah apa, dia kena tahu selok belok dari A to Z untuk qiraat itu maksudnya. Tu nak ajar qiraat lain pula, kena tahu dari awal hingga akhir. Tak boleh tebuk-tebuk belajar qiraat ni. Guru anda dia tak benarkan tebuk-tebuk, tak ada. Kalau nak belajar dari Fatihah sampai Anas. Itu ya. Dan yang ketiga, ilmu rasmi, ilmu tulisan Quran. Mana maqtu', mana mausul, itu tak belajar lagi tu.
Lepas ni nak lahan dulu. Jadi di sini kita tengok, jadi untuk mendapatkan keaslian supaya tidak berlaku penyelewengan dan perubahan, dan juga yang ketiga tadi dapat mengetahui bacaan imam-imam qurra, maknanya kita tahulah qiraat yang berkenaan, disiplin dia. Dan yang akhir, yang keempat, dapat membezakan bacaan yang boleh dibaca dengan bacaan yang tidak boleh dibaca, ataupun sebaliknya. Mana bacaan boleh baca, mana bacaan tak boleh baca, mana boleh buat, mana tak boleh buat. Membezakan. Makna membeza ni supaya jangan campur aduk. Campur aduk tariqah dan riwayah hukumnya haram dalam bacaan. Haram campur aduk. Itu ikut kitab Jamalul Qurra. Tak boleh nak campur-campur aduk. Itulah faedah daripada mempelajari ilmu qiraat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita tengok di bab putih sana, sambil ada menerangkan, apa yang ada di bab putih sana tu. Imam riwayat maknanya kedua-dua anak murid yang tersohor ini ada anak murid lain. Anak murid yang popular ni, dia adalah anak murid kepada imam qiraat. Ini guru dia, ini anak murid dia. Maknanya setiap satu orang guru, imam qurra qiraat ini, dia ada dua orang anak murid dia yang pakar dalam bacaan dia. Dan dalam kita membaca qiraat 7, Fatihah khas ni dan lain-lain, kalau kita nak baca secara jamak, secara kita kumpulkan, dia kena ikut peraturan. Dia tak boleh baca menyongsang atau ambil mana-mana nombor dulu, tak boleh. Dia kalau nak baca, nak tunjukkan dia punya khilaf, kena ambil dia dari sini dulu, lepas tu baru sini, lepas tu baru sana sampai nombor 7. Dia kena ikut dia punya ranking dia tu. Dia tak boleh campur aduk. Jadi bila orang belajar qiraat, dia dengar orang yang sedang mempamerkan baca qiraat, dia tahu ini qiraat apa. Sebab dia ikut disiplin, ikut tertib dia, sesunan dia, Baik. Dan imam-imam qiraat ini, dia mewakili negara daripada mana asal dia. Kita ambil nombor 1. Nama dia Imam Nafi'. Cuba sebut Nafi'. Imam Nafi'. Imam Nafi' ni dia adalah tokoh qiraat daripada Madinah. Nafi' al-Madani, daripada Madinah. Dia punya anak murid ada 2. Maknanya kedua-dua anak murid ini mewakili bacaan imamnya. Kalau kita belajar warash saja, kita tak boleh kata kita menguasai bacaan imamnya, sebab kita tak belajar qulul lagi. Kita hanya boleh kata kita belajar betul-betul qiraat Nafi' setelah kita belajar dua-dua riwayatnya. Maknanya kena 2 kali khatam. Qulul 30 juzuk, khatam itu set. Warash 30 juzuk. Baru kita boleh claim kita tahu bacaan Nafi'. Maknanya kalau belajar qulul 5 tahun, betul? Warash 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Tak boleh tukar lah, tak boleh pindah, kena duduk sampai habis. Tak adalah budaya dah tua nak balik kampung. Dia sebab kat kampung tak belajar benda ni, kena duduk sini lah belajar. Kampung tu ziarah sekali-sekali. Gitu. Kalau balik kampung berkebun je, tak belajar Quran pun tak jadi juga. Inilah kadang-kadang orang ni, dia melupa. Dia ingat zon selesa dah tu, pun tak selesa lagi. Okey. Ini qalun, cuba ikut. Qalun. Warash. Jangan kata waras. Waras itu cowok ngomong. Waras ustaz. Wes. Ini bukan waras, ini warash. Shin. Cowok sin. Okey. 2. Ini yang kedua ni
adalah tokoh qiraat ataupun ulama qiraat daripada Makkah. Ya. Makkah, iaitu Imam Ibnu Katsir. Cuba ikut. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni pada dasarnya ada dua. Satu, Ibnu Katsir yang tokoh tafsir tu, ulama tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir kan? Bukan yang itu. Ini Ibnu Katsir lain. Ibnu Katsir ni pakar dalam qiraat. Yang Ibnu Katsir dan tafsir itu di bahagian tafsir. Kebetulan nama sama. Ya. Daripada mana ulama? Daripada Makkah. Yang ini Madinah. Ini Makkah. Dia punya anak murid yang pertama, cuba ikut, Al-Bazzi. Itu anak murid pertama dia. Yang kedua, Qunbul. Ini nama-nama yang kena popularkan balik ni. Ya. Ada siapa-siapa nak kubur nama anak Muhammad Qunbul. Lain pasal Ustaz. Ya. Itulah orang kita susah kan. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga sana, cuba ikut, Abu Amr. Ini imam qiraat di Basrah. Abu Amr al-Basri, maknanya di Basrah. Basrah maknanya di negara Iraq. Ya, Abu Amr. Dia punya anak murid yang pertama, cuba ikut, Hafsud Duri. Yang kedua, As-Susi. Bukan Susi. Susi lain. Susi ya, bukan Susi. As-Susi. Sekali lagi, As-Susi. Jadi mana ulama mana ni? Imam qiraat di Basrah, Iraq. Yang keempat, Ibnu Amir. Cuba ikut, Ibnu Amir. Ini Ibnu Amir Asy-Syami, maknanya ulama qiraat daripada negara Syam. Syam ni Syria lah, tempat Nabi berdagang di Syria. Anak murid ni dua orang juga. Yang pertama, cuba ikut, Hisham. Yang kedua, Ibnu Zakwan. Ini daripada Syam ataupun Syria. Ya. Yang kelima, ini yang kita sedang belajar kan, tapi tak habis lagi. Ya, iaitu Imam apa dia? Imam Asim. Cuba ikut. Asim. Ni ulama apa ni qiraat, imam qiraat di Kufah. Kufah juga Iraq juga. Ya, Iraq. Kita maknanya mengikut silsilah sanad daripada Iraq. Ya, Iraq. Ya. Ada dua anak murid dia, cuba ikut. Yang pertama, Syu'bah. Nama dia Abu Bakar Syu'bah, tapi orang kenali dia Syu'bah. Yang kedua, Hafs. Hafsun tu Hafs lah sebut dia. Kita belajar yang ni. Baru juzuk satu dah dua dah. Ya. Kita belum belajar. Mana kita tak boleh kata yang kita sudah tahu Asim punya bacaan, sebab kita baru belajar satu daripada dua. Surah habis ni nanti 30 juzuk, belajar Syu'bah pula. Belajar Syu'bah pula. Titik padam. Ya. Bila sudah belajar ni, baru boleh kata kita tahu bacaan qiraat Asim. Yang keenam, cuba qiraat apa ni, Hamzah. Cuba ikut. Hamzah. Jangan kata Hamzah. Ini ha. Nama orang ha. Sayyidina Hamzah, bukan Hamzah. Tapi orang Melayu Hamzah lah. Kalau Hamzah tu huruf Hamzah. Tu. Dia bukan ni nama dengan ha dan Zaid. Hamzah, sekali lagi. Hamzah juga adalah imam qiraat daripada Kufah. Al-Kufi, Asim Al-Kufi. Ni Iraq juga. Ya. Anak murid dia dua. Yang pertama, cuba ikut, Khalaf. Yang kedua, Khallad.
Khalad. 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 Ada sabdu sikit ya. Alhamdulillah. Yang ketujuh, imam qiraat iaitu cuba ikut Al-Kisai. 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 Al-Kisai ini juga adalah imam qiraat daripada Kufah, Al-Kufi di Iraq juga. Banyak ulama Iraq semua ni. Dan kita punya sanad tajwid pun daripada Iraq. Dua orang anak murid dia. Cuba ikut Abul Harith. Abul Harith. Abul Harith Abul Harith. dan Ad-Duri. 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 Ad-Duri ini juga orang yang sama dengan ni. Orang yang sama. Hafs Ad-Duri adalah orang yang sama dengan Ad-Duri. Terus apa pelik lah. Macam Syah Jahan lah. Belajar dengan anak sebelum nikah Syatibiyah. Lepas nikah nanti jangan kat mengaji. Belajar Jazariyah pula. Jadi orang tahu Syah Jahan masa sebelum nikah dia belajar Syatibiyah. Lepas nikah dia belajar Jazariyah. Dua nama Syah Jahan, ada dua tempat belajar. Jadi begitu juga ulama ni. Dia belajar dua bacaan. Sebab tu banyak tak belajar. Yang lain pun belajar juga tapi menonjol dia. Popular. Ya. Itulah kalau kita jumlahkan imam qiraatnya ada 7. Darab dengan tiap-tiap satu ada 2 orang anak murid, bukan 14. Dan Fatihah yang akan kita lalui nanti kita akan baca dari 1, 2, 3, 4 sampai 14. Maknanya automatik 7 qiraat kita dapat. Cuba ikut sekali lagi. Nafi', Nafi', Qalun, Qalun, Warash, Warash, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, Al-Bazzi, Al-Bazzi, Qunbul, Qunbul, Abu Amru, Hafs Ad-Duri, Ad-Duri, As-Susi, As-Susi, Ibnu Amir, Ibnu Amir, Hisham, Hisham, Ibnu Zakwan, Ibnu Zakwan, Asim, Asim, Syu'bah, Syu'bah, Hafs, Hafs, Hamzah, Hamzah, Khalaf, Khalaf, Khalad, Khalad, Al-Kisai, Al-Kisai, Abu Harith, Ad-Duri. Ad-Duri. Kena betul sebut. Anak mengaji qiraat dulu. Dah ulama-ulama kalau kita tengok pecahannya daripada Madinah, daripada Makkah, daripada Iraq itu yang banyak, dan daripada Syria, yakni Syam. Ya. Kita punya nombor berapa yang sedang baca? Nombor 5, pecahan nombor 2. Itu yang sedang kita taraki selama ini. Alhamdulillah. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak-banyak ini, maka kalau kita rujuk di dalam kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid ala riwayat Hafs an Asim bin Najud, dirasah Quraniyah Lughawiyah oleh Syekh Abdul Rahman Aitani yang mendapat ijazah dari Syekh dari Lebanon, Syekh Abdul Salam Sabiq. Dalam kitabnya, dalam banyak-banyak ni pula yang diamalkan oleh dunia Islam tak banyak. Tulis. Ya. Dia kata dalam masalah ini termasuklah Fatihah. Kita ni nak cerita ni dalam konteks Fatihah juga. Sebab ni fokus. Ya. Dia kata intisharul qiraat fil alami al-islami, penyebaran ilmu qiraat di dunia Islam, dia kata تنشير القراءة في العالم الإسلامي اليوم تقريبا على الشكل التالي. تنتشر القراءات في العالم الإسلامي اليوم تقريبا على الشكل التالي. Dia kata tersebarnya ilmu qiraat ini di dunia Islam pada hari ini, dia kata dalam pecahan-pecahan, dalam pengagihan berikut. Dia kata nak tengok yang mana yang paling banyak sekali diamalkan di dunia Islam dalam bacaan-bacaan. Ini merupakan kajian, satu analisis. Ya? Dia kata awalan, dia kata qira'atun Nafi' Ibn Abdul Rahman. Ya, kita tengok dulu dia punya pecahan dia. Qira'at Nafi' bin Abdul Rahman, dia kata dengan riwayat dia, siapa? Riwayat Qalun. Riwayat Qalun atas sana. Ya. Ini fi Libya
wa jaz'in min Tunis, banyak di Libya dan juga di Tunisia. Tunisia, Libya ni Muammar Gaddafi di tempat. Tunisia selalu bulan Ramadan kita makan tamar, ada dia punya apa? Tangkai. Itu dari Tunisia. Tapi jangan tahu buah tamar aja. Di Tunisia nanti orang tanya apa kiraat yang banyak, itulah kiraat Qalun. Itu boleh belajar tu. Anak ada ijazah dia tu. Ya. Yang kedua dia kata riwayat Warash fil Jazair wal Maghrib. Warash ni di Algeria dan juga di Morocco Maghribi. Wa juz'in min Tunis, ada juga sebahagian di Tunisia. Wa juz'in min Sudan, dan juga di Sudan. Ya. Ini Warash maknanya banyak negara Islam guna. Mana tadi? Algeria, ini jenisnya Afrika, bahagian negara Afrika ni. Maghribi, yakni Morocco, Tunisia dan juga Sudan. Itu yang pertama. Thaniyan, yang kedua dia kata qira'atu Abi Amru ibn Alan al-Basri. Qira'at Abi Amru. Mana Abu Amru sana? Atas, nombor 3 sana. Yang sana dia kata fi juz'in min Sudan, di Sudan. Banyak di Sudan. Thalithan, yang pecahan ketiga, qira'at Abdullah ibn Amir. Mana dia? Nombor 4. Ibn Amir wa fima siwa dhalika min al-bilad. Ya. Fala tujadu illa qira'atu Asim ibn Abi Najud bi riwayat Hafs. Dia nak cerita ni Ibn Amir ni tersebar lebih kurang negara-negara tadi juga, tapi selain daripada negara-negara itu, mana lain yang boleh disebut tadi, dia kata fala tujadu illa qira'atu Asim bi Abi Najud bi riwayat Hafs, maka tiadalah melainkan qira'at Asim. Mana Asim dah yang paling banyak sekali orang pakai. Kita punya nombor 5 yang kita belajar ni, ya. Dan Asim pula yang paling ramai negara-negara Islam pakai Hafaz. Yang kita belajar lah. Yang musabaqah buat tu semua pakai Hafaz. Itu dari segi pecahan negara dia. Ya. Wa bi ihsa'in basitin yatabayyanu anna nisbata intishar al-qira'at fi al-'alam al-islami hiya kama yali. Dan dia kata dengan perkiraan yang mudah, ya, jelaslah bahawa ratio nisbah penyebaran ilmu qiraat dunia Islam, dia kata sekarang dia nak buat kajian dari segi percentage, peratus. Mana bacaan yang paling banyak digunakan? Tadi bacaan dihubungkan dengan negara yang mengamalkan bacaan. Sekarang tengok peratusan dia pula. Apa faedah saya bagi maklumat ni dengan tuan-tuan? Faedahnya, kalau ada saudara Islam kita dari negara berikut, kita tahu dia baca riwayat apa. Tak adalah pelik. Lain biasanya tiba tu apa ni. Ayatnya siapa dia mu nak kayak begitu. Mu hafal pun tak hafal lagi. Salah orang. Gitu. Yang pertama, qira'atun Nafi' riwayat Qalun, qira'at Nafi' yang membacanya hanya 0.7 saja daripada 100%. Yang baca Qalun punya bacaan 0.7. Tak sampai 1% pun negara Islam yang mengamalkan Qalun. Qira'at Nafi' bi riwayat Warash, yang Warash pula 3%. Banyak sikit. Sebab itu ramai orang belajar Warash. Ya, salah seorang guru di Terengganu yang ada sebut dulu, Sahibul Fadilah Ustaz Haji Sulaiman, dia memberi talaqi musyafahah di Terengganu, ya, di Surau Mak Linta, Terengganu. Talaqi Warash sudah 24 juzuk lah. Alhamdulillah. Itu pun diamanahkan untuk anda sampaikan tu. Warash kita tengok dalam dunia Islam 3%. Mana besar lah 3%. Qalun 0.7 je, tak sampai 1 pun. Padahal
Dua-dua ni belajar daripada imam gurunya Nafi'. Mana bacaan Warash lebih popular? Kalau kita beli kaset Syekh Mutawalli, kadang-kadang Mustafa Ismail, ini semua baca Warash kadang-kadang Hamzah, ya. Baik. Kemudian qiraat Abi Amru Ibn Al-Ala Al-Basri. Apa ni Abu Amru punya qiraat pula 0.3%. Maknanya ramai lagi lah qalun 0.7, 7/10. Abu Amru 0.3%. Kemudian qiraat Abi Abdullah Ibn Amir Ad-Dimishqi atau Asy-Syami, qiraat Ibnu Amir nombor 4. Berapa peratus? 1%. Banyak sikit pada qalun. Tuan-tuan kena tulis tu, nanti nak total nanti tengok betul tak 100. Yang keempat, qiraat Asim Ibn Abi Najud bi riwayat Hafs. Ini 95%. Ni kalau undi SMS, tapi tak boleh lah. Mengarut semua tu, SMS tu semua mengarut semua. Ini tak ada undi-undi. Ini maknanya paling ramai orang baca dalam dunia adalah bacaan Asim, khususnya bacaan riwayat Hafs yang sedang kita belajar sekarang. Kalau kita jumlah 0.7, 3, 0.3, 1 dan 95 bukan 100. 100% kan? Itu dia. Itu kajian Syekh Abdul Rahman Aitani dalam bacaan qiraat yang diamalkan di dunia Islam. Mari kita tengok yang paling banyak dari segi peratusannya adalah bacaan Imam Asim dengan riwayat Hafs. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ilmu qiraat ini, apabila kita nak mengamalkannya, nanti kalau orang tanya nanti, bolehkah apabila sudah belajar dan dapat ijazah nanti, dapat ijazah nanti, boleh tak kita nak bawa bacaan ini dalam solat? Jawabnya boleh. Tapi baru Fatihah je lah, surah tak dapat lagi. Baca Fatihah nanti, tiba-tiba surah baca yang lain pula. Ada ulama mengharuskan selagi surah itu dibaca dengan betul pada qiraat yang lain. Ada ulama mengharuskan walaupun dalam satu semayang, Fatihah riwayat lain, surah riwayat lain, harus. Tapi jangan salah. Jangan Fatihah dalam riwayat Warash pun salah juga baca. Itu tak boleh lah. Tapi kalau bagus lagi, Fatihah dengan surah satu riwayat. Rakaat pertama Fatihah dengan Qulya Warash. Rakaat kedua Fatihah dengan Qul Allah Warash. Itu paling bagus. Tapi harus juga anda tanya dengan tuan guru anda, boleh tak baca riwayat lain? Fatihah Warash, Al-Kafirun nak baca Qulun, harus dia kata. Boleh, tak salah. Janji Qulun baca betul-betul, Warash baca betul-betul. Satu. Yang kedua, sebelum nak baca kena bagi tahu dulu pada jamaah. Macam kita nak buat qunut nazilah jugalah. Tiba-tiba je angkat tangan, tak merodom orang ke bawah. Sembahyang maghrib nak buat qunut nazilah. Sebab kerajaan dah tengok gejala sosial teruk sangat. Hasil daripada banyak aktiviti sosial. Jadi bila banyak, tok-tok lebah ni diarahkan buat qunut nazilah. Pak nyanyi juga. Tok lebah, guru agama, buat doa banyak. Nak seimbang. Bila nak buat qunut nazilah, maknanya kena royak dulu. Sebab qunut nazilah ni dia boleh sisipan kepada qunut subuh. Tak apalah moga dah qunut. Kalau nak buat sembahyang Jumaat nak buat qunut nazilah, jangan. Bukan jangan, boleh buat, tapi nak kena royak 2-3 kali. Nazil dengan imam tu kena royak. Hari ni kita akan buat qunut nazilah. Jadi selepas rokok, rokaat yang akhir, jangan terus sujud, kita akan berqunut. Kena cakap. Terutama yang puak-puak cencaru makan petang, Pak sampai lewat ni, masbuk semua. Tak royak kan, orang qunut dia berdentung bawah.
Nah. Pisang banyak. Apa? Makan pisang banyak. Oh, makan pisang banyak. Nah, iyalah. Tapi nak ceritanya begitulah. Apatah lagi kita nak buat kiraan. Ya? Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu ana bawa ilmu ni di Masjid Al-Mu'minun USJ 2 beberapa tahun. Minggu ini katalah ana bawa warash dalam tarawih 20 rakaat. Warash. Tapi ana ya dulu macam tazkirah Ramadan tu. Lepas buka dah. Kita malam ni kita tarawih, bacaan yang akan anda bawa adalah bacaan riwayat warash daripada qiraat Imam Nafi'. Tuan-tuan akan mendengar perubahan-perubahan bunyi dan baris. Diharap jangan keliru. Tunggu hingga akhir. Memang ditunggu. Sebab dengar apa dia semaya satu juzuk satu malam biasa dah. Habis-habis ni. Tapi qiraat jangan dengar. Anda buat di Sumatera. Mana tahu Ramadan sini nak jemput anak, kita boleh nanti implement. Dengar warash satu malam, Qalun satu malam. Maknanya di sinilah mukjizat Al-Quran. Lebih-lebih Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, makna nak ceritanya, jangan kita tahu qiraat ini dari segi hanya ada program Akademi Al-Quran aja. Baru kita nak kenal, itu hanya celup-celup itu saja. Mana kita kena belajar betul-betul dari segi ilmu qiraat. Jawapannya boleh tak kita bawa dalam solat? Jawabnya harus dengan syarat menguasai riwayat atau qiraat yang berkenaan. Dan benda ni tak boleh belajar dari kaset saja. Boleh kaset dengar tiba-tiba tak boleh. Dia kena talaqi wal musyafah. Inilah harapan guru-guru anak. Dia kata kalau boleh, dia kata dia nak tengok orang boleh bawa bacaan warash ini sebagaimana orang bawa hafaz dalam tarawih. Orang boleh bawa warash juga dalam tarawih. Orang boleh bawa tahlil apa semua sembahyang fardu dengan hafaz. Orang boleh bawa tahlil ke sembahyang fardu dengan warash. Tidak rasa kekok sekalipun. Ini kalau qiraat ni pada, kalau kita nak tamsil pada fiqh macam mazhab lah. Mazhab fiqh. Dan zakat kita taklid pada Hanafi. Puasa sebulan Ramadan kita taklid pada Maliki. Itu mazhab-mazhab ni kalau dari segi tilawah namanya qiraat. Jadi kalau kita nak taklid, kita nak pindah, kita nak ubah, kita mesti menguasai kalau fiqh mazhab ni. Kalau tilawah qiraatnya kena kuasai betul-betul baru boleh bawa. Dia tak boleh tiru-tiru, cop-cop itu tak boleh. Inilah di antara perkara penting pada siri pertama kita yang merupakan pengenalan ya, asas ilmu qiraat dalam bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengenalan ini pada siri yang akan datang insya-Allah taala, siri yang ke-24 yang akan datang, kita akan masuk satu persatu riwayat. InsyaAllah bukan satu siri satu riwayat lah, mungkin kita ambil 2 atau 3. Tapi mesti, maknanya untuk belajar ni, tuan-tuan muslimin muslimat mesti mendengar saya baca. Dengar anda baca dulu di mana perubahan yang berlaku. Walaupun tak banyak tapi kena tahu. Lepas tu untuk ijazah kena ikut pula anda punya baca, talaqi musyafa'ah. Mudah-mudahan dengan mengikuti kuliah ni mendapat ijazah Fatihah qiraat 7. Jadi kalau orang tanya nanti, kan saya belajar qiraat 7? Ajar. InsyaAllah. Duduk Mesir ngaji tak habis. Dan duduk Syahalah belajar Fatihah lah. Fatihah. Fatihah pun power dah tu. Jadi gini. InsyaAllah. Jadi datanglah ramai-ramai. Terus kita imarahkan rumah Allah ni dan majlis ilmu Allah, kalam Allah ini. Ya mudah-mudahan yang terpancarlah lagi ya nur hidayah Al-Quran, dan kita nampak betapa indahnya Al-Quran itu sebagaimana sabdaan Rasulullah SAW yang ianya inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf faqra'uha ma tayassara min. Kata Nabi, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah ia dengan bacaan yang mudah daripadanya. Mudah ni maknanya yang mana yang boleh membawa. Sebab
hasil daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala yang Quran ini boleh baca lebih pada satu wajah ni, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umat dia ada yang tak boleh baca dengan sebutan tertentu, maka dimohon kepada Allah melalui Jibril supaya ada satu bentuk bacaan untuk memudahkan kaum dia yang tak boleh sebut begini, boleh sebut begini. Itu di antara hikmah penurunan qiraat. Macam kita juga lah dengan dialek-dialek kita. Syekh, dia anta nak cakap dengan dia tu, anta tak boleh cakap Selangor, dia tak faham. Kena kau cek Kelantan. Oh, cek Kelantan. Oh, kalau kita Kelantan dia faham Selangor. Kalau cakap Selangor tak, dia duduk gini, tak faham. Macam ayah dengan itik, anjing dengan kucing. Macam buruk kakak tua, dia dengar tak faham. Itu je Cik Jahan ni. Begitulah, anda cakap Melayu, anda cakap Bangla. Contohlah, contoh, jangan marah. Anda kena ceria selalu. Ya. Anda pun kena belajar anda punya bahasa, dan anda sudah belajar anda punya bahasa kan. Begitu. Kira pun macam tu. Ada juga di antara sahabat-sahabat ni, daripada kaum yang tertentu, dia ada 7 yang besar. Ada yang boleh cakap macam ni, ada yang tak boleh cakap macam ni. Maka datanglah ayat Quran memudahkan. Jadi bacaan itu bacaan yang mudah bagi kaum itu. InsyaAllah. Jadi sampai sini dululah pada siri kita kali ini ya, Syekh Abdul Aziz kita. Alhamdulillah. Ini satu maklumat yang penting. Kalau orang nak belajar qiraat, dia mesti tahu siri 23. Walau nak ambil PA sekalipun, dia mesti tahu benda. Dan alhamdulillah kita dah menghasilkannya, dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Lepas ni kita akan tengok 14 riwayat insya-Allah. Kita akan gayakanlah bacaan-bacaan tu, gaya Syekh Mahmud dengan Syekh Sudais. Supaya ada roh. Kita tak pernah dengar Syekh Sudais baca qiraat, tapi kita akan alunkan kat sini. Sudais Al-Malizi. Al-Malaysia. InsyaAllah. Jadi itu saja. Tak payah tanya apa-apa lah. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmana bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.